Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, pagi Ahad, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa Arab panggil syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap masa dan setiap tempat, kerana Tuhan lah yang beri nikmat kepada kita. Nikmat segala-galanya, sama ada nikmat penglihatan mata yang kita boleh tak tengok lagi ni, Tuhan juga. Rasa lidah boleh makan, boleh kecak lagi, maknanya Tuhan masih beri nikmat lagi. Hidung, telinga dan segala-galanya, nikmat semua itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguhnya nikmat Allah tu banyak tidak terhingga. Alhamdulillah, apabila kita boleh nikmat yang Tuhan beri, dikurniakan nikmat kepada kita, kita kena terima kasih. Cara terima kasih banyak. Kita semaya, kita berdoa, kita buat ibadat, banyak, lebih. Tapi cara yang di antaranya kita hak disuruh, yang waris daripada Nabi-Nya, suruh kita sujud syukur. Apabila kita boleh apa-apa benda-benda hak mujur, disuruh kita sujud syukur. Mudah. Sujud hadap kiblat, bacanya subhana rabbiyal a'la 3 kali. Tuhan kata, siapa syukur aku akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Kita ni duduk dalam depo. Kalau nilaian, kalau kita do apa panggil, cari makan tang tali, apa cari ikan, maka Tuhan akan tambah lagi rezeki. Kalau kita duduk dalam motang, tapi di sini tepi laut dah. Motang, maka Tuhan beri lebih tambah lagi. Kalau kita nego, maka Tuhan beri tambah lagi perniagaan kita. Sebab kita syukur, Tuhan ayat sendiri. Dan juga kalau kita tak syukur, Tuhan murah juga. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tak syukur, sesungguhnya azab Allah itu sangat syadid, kuat. Jadi gulawai lah. Tak syukur tu maka kufur. Sama-sama kita syukur. Dan di antara benda hak kita nak syukur yang saya akan nak mari muzakarah pada hari ini ialah Muhammad Rasulullah rahmatul lil alamin. Nabi Muhammad kita sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin. Nabi Muhammad kita ni adalah rahmat seluruh alam. Ni di antara kita kena syukur juga. Tuhan hatta Quran mari, dan Tuhan hatta sebaik-baik makhluk kejadian, iaitu Nabi kita kepada kita tu sebagai rahmat. Kita kena syukur juga. Kita tahu kata nikmat yang paling besar sekali ialah
iman dan Islam. Kalau tak ada dua tu, kalau ada dua tu madad. Kalau tak ada dua tu maka tak masuk syurga kita. Tu nikmat yang paling besar, iman dan Islam. Di antara Nabi kita tahatam hari itu adalah rahmat seluruh alam. Kalau kita tengok Nabi-Nabi dulu tu tahatam ada sempadan, ada kek dia. Nabi Musa di Mesir, Nabi Hud di Yaman, Nabi Nuh di Iraq. Jadi ada kek-kek dia, ada suku-suku kabilah dia, ada pau dia, ada cat dia. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada. Maknanya hatta seluruh dunia, bagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutuskan Nabi itu supaya memberi rahmat seluruh alam. Maknanya bukan rahmat kepada manusia dak, binatang, pokok kayu, semua di atas dunia ni, hatta Nabi Muhammad mari tu jadi rahmat semua. Itu besarnya. Di antara apa panggil khususiat, apa panggil khususiat ni apa? Din hak tahawi kepada nabi-nabi tu tak serupa dah. Tapi hak Nabi Muhammad ni rahmat seluruh alam. Seluruh alam tu, manusia tu bukan untuk orang Islam saja dak. Habis orang kafir pun, orang bukan Islam pun beri rahmat juga Nabi itu. Nabi ayat sendiri, ana nabiyur rahmah, hadis Bukhari itu. Ana nabiyur rahmah, aku nabi yang beri rahmat. Rahmatun muhdah, kata hadis lain. Semua kepada tidak manusia, tak jin dan lain-lain lagi semua. Sebaliknya, kalau kita tengok belum pada Nabi Muhammad, umat dulu-dulu tak seperti ini. Dia ada sepadan sadah, lepas tu rahmat dia tak seperti umat Nabi Muhammad. Seperti bala dia turun umat dulu, maka turun ganas selalu dah. Tufan Nabi Nuh dah. Dia panggil turun tu azab selalu dah. Nabi Lut balik bombing tu. Kata tu mai jatuh sama jatuh tu. Maka itu selalu. Tapi umat Nabi Muhammad tangguh tu, tak turun azab atas dunia. Tu jadi rahmat. Panggil rahmat ni pasal siapa panggil mekta. Mekta ni kesiangnya lah. Ni untuk khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mari tengok ayat Al-Quran dari surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad selaku rasul kecuali sebagai rahmat untuk semua alam, untuk sekalian alam. Banyaknya kelebihan Nabi kita ni. Kita orang panggil rahmat sangat luas, limpahnya kita umat Nabi Muhammad ni. Kita pernah kecak, pernah rasa kata umat Nabi Muhammad ni buat sikit tapi boleh pahala banyak dah. Seperti malam Lailatul Qadar, kita buat sikit semalam saja tapi boleh pahala ganda-ganda, seperti 80
3 tahun lebih. Itu di antara rahmat-rahmat. Banyak darah. Tadi kita akan tengok rahmat yang ada di dalam buku kita. Ayat saat ni, katakanlah, dan tidak kami mengutuskan engkau wahai Muhammad selaku Rasulullah kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad malaikat untuk nak beri rahmat seluruh alam. Oleh itu ayat selepas pada tu, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Tuhan suruh Nabi wayak kepada orang, katakanlah sesungguhnya aku didatangkan wahyu bahawa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ini Tuhan wayak Nabi suruh wayak kepada orang lain, aku Nabi Muhammad ni wahyu turun kepadaku dan suruh wayak kepada kamu semua bahawasanya Tuhan itu satu. Suruh wayak sapa kepada umat manusia, kata Allah itu satu, tak ada syirik lah. Ini adalah besarnya Tuhan satu tu. Orang panggil apa tu? Tauhid dah. La ilaha illallah. Ini ibu rahmat ni. Apabila jadi Islam maka selamat semua. Ini Tuhan wayak, Nabi suruh wayak kepada umat manusia, maka Nabi wayak, fahal antum muslimun, hei manusia, mu nak serah tak kepada Tuhan? Ini Nabi ni kerjaya untuk sapa seruai. Nabi jadi orang tengah, sapa kepada umat manusia, mu nak serah tak? Aku mari wayak dah kata Tuhan tu satu. Tuhan satu tu dia panggil kalimah tauhid. Ni yang paling besar. La ilaha illallah. Ibu rahmat dah tu. Apabila kita jadi Islam maka kita ada rahmat. Ni kemecoknya, besarnya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rahmat Muhammad Rasulullah adalah untuk sekalian alam. Di sini maknanya semua, tak ada sakat. Mana saya ayat saat ni tak sakat kepada manusia saja dak. Maknanya sama ada orang itu mukmin atau kafir. Orang mukmin, orang beriman ataupun orang tak beriman lagi, orang enggan, orang kafir, juga rahmat juga Nabi ni. Umat Nabi ada dua. Umat Nabi Muhammad, orang panggil umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah ni adalah hak kita kena dakwah, ya tak masuk Islam lagi. Satu lagi kita umat ijabah. Ijabah bahasa Arab, bahasa Melayu kata hak terima Islam dah. Jadi umat Nabi dua. Umat hak terima dah ajaran Islam lah, dan satu lagi umat dakwah, hak kita kena pakat-pakat dakwah kepada dia. Dua. Maknanya umat Nabi ni lepas pada Nabi mati tu, lep belakang ni orang panggil umat Nabi lah, umat Nabi Muhammad. Sebab belum pada tu umat orang lain. Umat Nabi ni panjang terus sampai hari kiamat. Dan umat Nabi ni lah lebih daripada umat-umat Nabi lain. Hingga masuk syurga pun umat Nabi Muhammad kita dulu, belum pada umat lain. Kena masuk umat Nabi dulu, belum pada umat lain. Itu kelebihannya umat Nabi SAW. Dan kita umat Nabi juga ni. Sebab tu kena syukur banyak, terima kasih banyak. Nabi ni tak tinggal umat dia. Hari akhirat, ummati dia panggil umat dia.
Nabi, tanggungjawab Nabi adalah lagu mana? Nak buat lagu mana nak orang masuk syurga. Tu kerja Nabi. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana kita tahu saat ni, selain daripada rahmat atas dunia dan rahmat di akhirat. Kalau umat-umat dulu tu atas dunia pun tak ada rahmat. Jadi kena azab dengan serta-merta, cepat. Kita telah tengok kaum Samud apa tu, maka Nabi, apabila Nabi doa maka terima selalu dah, maka tu membala. Tapi umat Nabi Muhammad, Nabi sendiri, Nabi kita tu tak lekas marah, tak gaduh mudik. Tu kita mari tengok perangai budi pekerti tekoh laku Nabi kita tu, orang yang lemah lembut, orang lemah lembut, apa panggil, num-nuan. Orang tak suka dendam, tak suka ken. Ada cerita belaka tu. Cerita, di antara ceritanya dia mau bunuh pak saudara dia, lung dia, iaitu Sayyidina Hamzah. Besarnya pergi Uhud. Sayyidina Hamzah tu, Sayyidul Syuhada tu, dia yang bunuh Wahsy, orang kulit hitam. Dia mari tu tak ada nak pergi, tak mari untuk nak tikar, nak bunuh dia selalu tu. Sebab disuruh oleh toke dia. Dia kata kalau mung nak dekor daripada hamba, nak isyarat daripada jadi hamba tu, maka mung kena bunuh demon ni, iaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah Nabi kasih sekali. Walaupun kasih sekali pun Nabi tak dendam. Tu perangai Nabi, tak dendam, mai mikir. Tapi rasa dah lah Nabi nak murid, tapi Nabi tak ada ken. Hingga kisah dia tu akhir dia nak masuk Islam. Bahawa dia nak masuk Islam, dia kata, saya ni tak ada jalan dah nak masuk Islam, sebab saya karut berdoa pergi bunuh orang hak Nabi kasih. Dan dia belajar, dia pandai juga Arab. Dalam surah Al-Furqan, akhir bahawa dia nak masuk Islam, Nabi hantar surat dia dalam surah Al-Furqan. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Wahsy tahu, dia kata tak ada jalan. Nabi nak ajak masuk Islam, dia kata aku dah cukup 3 perkara tu. Yang pertamanya, la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Syirik, dia syirik dengan Tuhan, dia tak ada beriman Tuhan satu dah. Dia tang paki. Lucu dah. Yang kedua, dia bunuh orang dengan berisuk tu. Tak boleh masuk Islam aku. Yang tiga, zina, dia zina ke. Lepas tu ayat belakang kata apa? Wa may yaf'al zalika yalqa athama. Orang buat saning tu berdosa. Yudha'af lahul azab, maka diganda-ganda dosa tu. Qad tambah apa? Tawikun qatruk. Orang hak buat 3 perkara, dia tu tak ada jalan dah, aku nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam. Yang kedua pula dah, Nabi hantar surat. Ayat Quran yang lain pula, iaitu innallaha
la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ni dia baca Tuhan tak ampun dosa syirik dan Tuhan ampun dosa semua. Liman yasha, dia dari situ. Liman yasha maknanya bagi Tuhan kehendak. Tuhan nak apa nak apa kau dia ya tak ada. Tak boleh gak aku masuk Islam. Ni orang hak bunuh Sayyidina Hamzah tadi. Yang ketiga, Nabi hatta sekali lagi ayat yang terakhir ialah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dia kata, hai hamba-Ku, orang hak buat telajak melampaui, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, orang hak buat salah atas diri dia, buat telajak, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Walaupun buat karuk jahat setara mana pun jangan putus asa, jangan berkuang-kuang. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguhnya Tuhan itu ampun dosa semua. Tuhan ampun semua dosa. Maka dia dengar la Islam lagu ni apa semua, walaupun dia karuk jahat setara mana pun apa Tuhan apa, maka dia masuk Islam. Baru masuk Islam. Dia hak bunuh pak saudara Nabi saat ni tu, Wahsy dah, hak hitam dah, masuk Islam. Apabila masuk Islam, duduk dengan Nabi, Nabi berasa juga. Duk bunuh pas saudara ya lah, Nabi tu duk jah sikit boleh tak? Tambah kita tengok muka. Akhir sekali Nabi mati, dia jadi Islam lah. Ya sahabat Nabi ni tak sama deh. Ada sahabat besar, ada perekat juga sahabat Nabi ni. Akhir dia bawa Nabi mati tu, dia duduk dengan Abu Bakar. Masa tu ada orang murtad. Lepas pada Nabi mati ada orang murtad masuk kafir kelik. Maka Abu Bakar nak pergi apa ni lah, nak pergi apa hak pergi masuk kafir kelik ni. Lepas tu dia tu semak nak pergi jadi metak, nak pergi jadi pemimpin lah, pemimpin tentera tu. Dia tu dia nak pergi bunuh Musailamatul Kadzdzab, orang hak ang jadi nabi tu. Tu. Maka dia pergi, apabila pergi, maka masuk perai-perai tu, maka dia pergi tikar. Matilah orang hak ang jadi nabi tu, hak mengaku jadi nabi tu. Maka dia rasa segar sikit. Dulu aku bunuh orang hak baik sekali, ialah nabi saya sekali. Ini apa lembingku hakku ni bunuh orang hak baik sekali, dan lah ni aku bunuh orang hak jahat sekali, ialah orang hak mengaku jadi nabi tu. Dia ada kontak dia juga, pok-pok hak murtad masuk jatuh agama ni lah, Musailamatul Kadzdzab. Maka dia boleh bunuh. Dia rasa alhamdulillah, rasa bangga lah. Tu. Tapi saya nak royak saat ni kata Nabi tak denek, Nabi mai kan. Kalau dia balas, maka tak jadi rahmat lah. Ni rahmat. Nabi ni kesian, meta. Walaupun ada nak murih tapi dia tak balas. Tu. Dan juga Nabi ada orang panggil Khadir purak cai, nama Sayyidina Anas. Rawahu tu lah hadis yang kita nak ngaji tu. Hadis Anas tu. Anas dia jadi purak cai Nabi. Bukan hamba, orang tolong Nabi. Mak dia, ibu dia tu pergi hantar kepada Nabi tu untuk nak belajar tu, untuk khidmat Nabi lah. Nabi tak biasa murid. Duduk dengan dia 10 tahun, kemudian Nabi mati. Nabi tak biasa murid.
Jadi token ni ya kena murih, ya kena ajar. Mungkin boleh tunjuk, boleh apa. Tapi Nabi tak. Nabi dia belajar sendiri. Dia pun jadi kena tanyalah dari mana-mana. Nak ya kata Nabi tak baikai, tak muka keguk, tak. Tak ada sifat lagu tu kepada Nabi SAW. Tu rahmat. Dan satu lagi pernah kita tahu semua rasanya Nabi dakwah Mekah susah payah. Nabi pergi di mana? Di Taif pula dah. Di Taif tu hak Nabi kena pegang, kena lotak, kena dengan tokau batu tu. Darah. Hengok lari hengok teruk dia mau tu buat. Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, ya Nabi, nak tak kalau aku nak ambil bukit ni kita atas pok ni, pok ahli Taif ni? Nabi jawab macam lain. Nabi jawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi jawab kata, demo ni tak tahu, berilah hidayah kepada mereka itu. Dan ada kata-kata lain lagi, maknanya Nabi kata supaya demo ni sikit lagi, min aslabihim qala la ilaha illallah. Mudah-mudahan daripada zuriat demo ni sikit lagi orang yang berkata la ilaha illallah. Kita tengoklah ni pergi Mekah, apabila kita 100% Islam. Masuk Islam. Kalau Nabi Nabi marah ketika itu, masa tu Nabi murid kata tu mati habis. Boleh jadi tak ada Islam lah ni. Tu nak Nabi tak marah. Banyak kena belajar, kita kena belajar banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersakupan dengan rahmat. Rahmat ni kesia belah. Hingga masuk syurga pun dengan kesia belah. Rahmat. Tu. Dan apa lagi? Makan ni ahan Nabi tak ngepek. Ada warid daripada Nabi tak ngepek. Kita sikit-sikit ngepek lalu dah. Nasi. Sang nasi. Gena tak ada go tu, gena tak ada go ni. Ni Nabi tak ngepek, tak kata pekago. Cakup pak dengan ta'am, dengan makan ni juga. Itu termasuk dalam rahmat belaka. Sebab apa? Sebab kalau Nabi Nabi ngepek, Nabi kata, Nabi caci, berasa hati demo. Nabi jaga namcai, Nabi jaga hati. Tu hal nasi. Banyak karo Nabi kita ni. Jadi kesemuanya itu adalah daripada rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga satu ketika kau Nabi duk hijrah tu, pernah dengar kata orang mari nak bunuh dia tu, kata buat kuda tu, nama apa? Sarakah dah. Sarakah. Dia tahu mana kata Nabi pergi jalan tu, maka dia turut pergi nak bunuh lah. Dia rakam sang daripada Quraisy Mekah tu, sama ada caping ke captai, igat boleh bunuh ataupun igat hidup. Dia nak beri 100 ekor unta. Kalau lah ni nak banding lagu mana, kata bank 100 teh. Kaya lah. Siapa boleh Nabi Muhammad, siapa boleh Muhammad, aku beri hadiah 100 ekor unta. Banyak kaya. Maka dia rasa mujur lah. Apabila pergi nak masuk dekat tu, kuda rebah. Kuda juluh kaki ya. 3 kali. Dan sejarah kata 3 kali buat lagu tu. Sebab orang nak jaga dia tu bukan dia tamada. Bodyguard Nabi tu
bukan biasa dak lah. Maka rubah, apabila rubah tu lah Nabi tak ada buat apa dekat dia. Tu rahmat Nabi. Kalau kira tu boleh lah nak buat nak apa tu. Nabi tak buat. Ya seorang ia dengan Abu Bakar. Dia mutu seorang. Akhir klik. Tapi lama juga kata akhir masuk Islam juga. Nabi tak bunuh. Tu Nabi Muhammad SAW. Dan bersakut pak dengan muamalah Nabi berkawan dengan orang bukan Islam. Ada? Boleh. Bukan berkawan. Ambil orang kafir, ambil bukan orang Islam, wak jalan pergi Madinah. Abdullah bin Uraiqat. Ada baca Uraiqat. Ambil selain pada Abu Bakar tu, ia ada orang bukan Islam. Nabi ambil dia untuk apa panggil? Nam tanggi kepada Madinah. Iaitu Abdullah bin Uraiqat. Boleh juga. Ni nak ajar kata kita ni boleh juga sayang dengan orang bukan Islam. Itu semua tu daripada Nabi kita. Nabi ajar satu persatu, step by step. So di antara tengah-tengah jalan belum pada nak sampai Madinah tu pun, kau dia hijrah tu pun Tuhan nak ajar anda apa panggil, kena jadi kisah, kena jadi cuba padahal kalau Tuhan nak wisne pun boleh. Nabi tu dia boleh buat belaka sebab doa Nabi tu diterima, tapi tak ada kisah. So boleh tahu, boleh kita ngaji, buat pengajaran, buat panggil apa panggil ibrah, jadi budrian. Abu Bakar tu pun boleh jadi budrian dah kita. Seorang sama seorang dalam gua tu apa إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Nabi kata Abu Bakar tu kriak dekat dah, tapi Nabi tak ada apa, dia dengar. Dia tak lagu. La tahzan inna Allah ma'ana. Di sini ajar kita, suruh kita yakin. Imanan wa yaqinan. Apabila yakin maka Tuhan tolong. Sebab di keliling kita ada malaikat yang jaga, malaikat hafazah. Bukan rakyat antik jaga tanda tu. Hafazah ni popong kita, ada suku, ada tu jaga untuk nak apa panggil, nak mengelak daripada orang jahat. Tapi kita tak nampak lah malaikat. Dan Nabi kita selaku Nabi Rahmah beberapa perkara lagi. Saat ni makan pero apa panggil khadir, tak marah, tak dendam, tak ada kat. Satu lagi ialah lepas pada buka-buka tu, Yaumul Malhamah ada orang panggil. Hari yang sahwi tu. Nabi kata Yaumul Rahmah, Yaumul Marhamah. Dah hari ni hari rahmat juga. Boleh Nabi nak bunuh seorang-seorang tu. Nabi buka-buka. Boleh Nabi nak buat pia-pia orang buat ya dulu, tapi tak. Nabi tak balas. Nabi siapa masuk rumah Abu Sufyan maka selamat. Siapa masuk Islam selamat. Kalau tak mondok pergi kau lain. Tu Nabi lembutnya. Jadi kita umat dia ni nak jadi lembut sepengen Nabi tu boleh kedap. Payah jugalah. Payah pun tak apa, ajar. InsyaAllah apabila kita tahu, kita reti kata Nabi kita tu macam tu,
Maka dia ni panggil nak turut Nabi ni, nak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu gerak-geri Nabi semua tu orang panggil agama. Makan Nabi, tidur Nabi, berjalan Nabi, semaya Nabi, gerak-geri semua tu orang panggil agama. Sebab tu nampak dah nampak sikit-sikit dah. Kata apabila Nabi Muhammad mari ni, maka sinar cahaya atas muka bumi ni. Belum daripada Nabi mari di Mekah, di bumi Mekah dengan jahiliyah. Ada setengah tani anak hidup-hidup. Ada setengah apa panggil? Fangluk tanpen. Orang tino. Belum pada Nabi mari, bukan semua dah, bukan semua. Ada setengah orang Arab jahiliyah masa tu bunuh anak. Lepas tu orang tino ni dihina. Wakwi jadi jatuh tok tam. Sako tak boleh makan orang tino. Bo Nabi mari, maka naik orang tino tu sampai ke mocok. Lagu mana sampai ke mocok? Hingga sampai ditanya, nemu nak saing dengan piyo? Ya Rasulullah, sahabat mari tanya Nabi. Nabi wei ada? Ummuka. Ibu. Mek lah. Pas dia ibu, tino. Maka orang tino Nabi hakik sampai ke tinggi lebih pada orang catat lagi. Ada hadis, siapa yang pelihara orang anak tino dua orang boleh masuk syurga. Masuk syurga terus. Ada hadis satu lagi, masuk syurga terus. Sebab susahnya perak anak tino. Anak jatuh tak payah. Itu rahmat Nabi. Ini perak. Ada hadis lain yang kata anak mati halu belum balik dua orang boleh syafaat ibu bapa. Syafaat ni maknanya boleh tolong pergi dalam syurga kalau duduk dalam neraka dah. Na'udzubillah lah, kita tak boleh neraka, tapi boleh tolong kalau anak mati halu. Tu dia panggil rahmat, syafaat. Seorang saya tak ingat tu. Seorang tak ingat. Ya. Mati halu deh, mati halu. Seorang kedua orang tak ingat tu, tak ingat. Nanti tengok insya-Allah. Tak wayak tina jatuh. Panggil tuyurul jannah, jadi burung. Boleh tolong mokpok dalam syurga. Itu adalah itu sikit-sikit banyak lagi yang wayak sosok hak rahmat Nabi ni. Ini orang panggil syafaat, dan syafaat tu adalah rahmat untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad. Hak umat dulu tak ada dah. Kata kita buat sikit boleh banyak. Tu rahmat belaka tu. Puasa sehari, puasa apa? Belum raya haji dah. Puasa apa? Puasa hari Arafah 1 hari. Dikifarah apa dosa 2 tahun. Tu untuk umat Muhammad ke? Untuk umat Nabi Muhammad. Puasa 1 hari Ashura apa setahun. Buat amalan Lailatul Qadar 1 malam pahala banyak ganda. Boleh puasa kita buat amalan tak serupa dengan bulan lain. Berganda-ganda. Buat sunat boleh fardu boleh 70. Itu adalah untuk umat Nabi kita. Itu rahmat. Luahnya rahmat Nabi. Dan sakup pak dengan perempuan saat ni banyak juga. Ada kena tengok suku. Perempuan ni dalam Quran siapa ada surah Nisa, surah Tino. Hebatnya. Daripada susah orang Tino pada masa jahiliyah jatuh. Apa dia mau tahu Siti ni bawa mari Islam, Nabi rahmat ni, Nabi kita ni hakik siapa kami tu lebih daripada ayah lagi. Tingginya 3 kali
Sahabat mari tanya Nabi, nak sayang dengan pia, nak berkawan dengan pia. Nabi jawab, ummuka 3 kali, lepas tu abuk, baru pak. Nah, ayat tak ayah ni duk perekat belakang lagi lah, belakang pada mek sikit. Tu besarnya rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di segi ni. Dan di segi lain lagi pun banyak. Hak sikit-sikit kita dah belajar hadis Biasa jabat saleh, jabat apa musafahah tu, maka jatuh dosa dah, gugur dosa. Senyum sedekah, pahala sedekah. Sikit saja. Tu hikmat datangnya Nabi kepada kita umat akhir zaman. Dan apalagi tapi susah lah, belum pada Nabi mari itu susah benar orang Arab. Tahir pun hikmat atas Nabi daripada kalangan orang Arab tu, dia tahu kata orang Arab ketika itu terkejam, dahsyat, karuk ngecek bahasa kampung, bunuh anak hidup-hidupnya apa, cukup lah, ngerebo, ngezina, ngeperai apa, cukup di tanah Arab tu. Maka kelebihan Nabi Muhammad ni, Nabi akhir zaman, sebagai penghulu bagi segala Nabi dan apa panggil dari ulul azmi tu, Nabi yang afdalun nas, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik makhluk kejadian Allah atas muka bumi ini. Manusia, Nabi itu manusia, dan sebaik-baik makhluk ialah Nabi Muhammad. Kalau kita dengar dalam surah Isra, walaqad karramna bani Adam, Tuhan memuliakan Bani Adam. Bani Adam ialah manusia. Tuhan memuliakan manusia. Tu rahmat belaka tu. Gena tak mulia jin, gena tak mulia mendatar, gena tak mulia. Tu nak ayat kata di antara rahmat juga. Tapi benda-benda tak molek juga pun mari daripada manusia juga. Kalau kita tengok ayat lain dah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa yang berlaku atas muka bumi ini juga daripada tangan manusia juga. Oleh itu marilah sama-sama kita buat baik. Mari sama-sama kita buat baik. Maka berhatilah benda-benda yang tak molek. Dia panggil al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nabi suruh juga tu. Buat baik, maka tinggal buat menegah buat jahat. Kalau hadis 3 dah. Marra amikum, 3 apa panggil? 3 perekat. Siapa boleh lari dengan tangan, maka larilah. Maka kalau tak kuasa dengan tangan, larilah dengan kata lidah. Maka tak kuasa dengan lidah, larilah dengan hati. Hati itu manusia tamada umuman, supaya kita mohon. Yang kedua lagi untuk orang jadi pemimpin, funang. Apabila nampak benda-benda jahat, benda tak molek, pok dia lah, pok dia ada anak ya, pok dia boleh lari. Kalau tak lari, tu dia timbul bala ni. Bala apa? Aibah, marah, lepas dah. Apa lagi? Penyakit, pelik-pelik. Itu semua tu daripada nama kaum manusia semua. Oleh itu hari ini sama-sama kita mari dengar, kita telah dengar sedikit beberapa daripada rahmat, makna rahmat dan sakup pak dengan Nabi kita, Nabi rahmat, Nabi yang sayang, Nabi yang kesia belah kepada manusia.
Orang tak sia belah kepada manusia, maka Tuhan tak sia belah kepada dia. Oleh itu kita sama-sama sia belah kepada manusia. Kalau ada benda-benda yang kita salah silap, kita maaflah kepada guru kita, kawan-kawan kita. La yarhamullah man la yarhamun nas. Tuhan tak hormat kepada orang yang tak hormat kepada manusia. Oleh itu kita ingat tak malam nisfu Sya'ban, Tuhan tak ampun dosa dua kali dah. Orang hak musyrik, orang tak tegar sah, lepas tu orang hak syirik. Hak tak tegar tu kita kena tegar, kita kena baik. Kalau kita rasa kerah, kita tak mau maaf, boleh juga, tapi Tuhan pun tak maaf kita. Kalau itu, kalau ada balas apa, kita balas tak di sehari, 2 hari, 3 hari hak diizin tu. Lepas ada 3 hari tu dah soal. Sama-sama kita rahim, sama-sama kita kesian belah di antara manusia. Sebab Nabi kita tu suka maaf. Nabi tak marah sadah, Nabi maaf. Nabi ada marah, ada, tapi Nabi suka maaf. Dan Allah juga Maha Pengampun. Allah ampun semua dosa. Okey, itu maka hari ini kita sekadar ni dulu. Hari ini maka kita akan sambung lagi insya-Allah. Sakupa dengan rahmat. Kita akan teliti, kita akan tengok lagi apa makna rahmat dan terbagi kepada apa rahmat apa tu. Hingga siapa nak semulai benatar kan? Fa ahsinuz zabh, faqtuluz zabh. Nabi ajarlah kau tu. Suruh pisah tajam. Jangan tupu sebab wawi seksa dia. Mak semua Nabi ajar dia. Banyak Nabi ajar. Okey. Hari ini sekadar ni kita muzakarah kita hari ini yang ada manfaat sama-sama kita ambil. Maka wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.